minggu depan, bahagian A dia, Ustaz akan tanya sebanyak 10 soalan. 10 soalan. Macam manakah bentuk soalan dia? Sekejap Ustaz kongsikan. Kongsikan tu maknanya bukan soalan sebenar. Contoh je. Ni. Ini contoh soalan dia. Soalan 1. Huruf yang diletakkan tanda sabdu di atas kedua-duanya, tu maksud bagi apa? Mim syaddah ke wajib balunah? Ni wajib balunah ni. Nama lain bagi huruf nun atau mim bersabdu, nun syaddah ataupun mim syaddah. Jadinya, soalan 1 hingga 10 untuk minggu depan, soalan 1 hingga soalan 3 ataupun 1 hingga soalan 4, Ustaz akan tanya ke awak pengertian. Pengertian tu sama ada pengertian ma'arif di sukun ataupun pengertian yang ada dekat bentuk-bentuk wakaf. Sebab tu tajuk yang Ustaz nak tanya minggu depan kan. Dan soalan pentaksiran minggu depan ni sangat penting sebab kalau awak tak jadi trial, maka markah ni diambil menggantikan markah trial. Dan soalan Ustaz bagi format SPM. Cuma beza dia sebabkan kita exam sejam, jadi soalan separuh lah. Jadi nanti markah yang awak dapat, Ustaz akan darabkan dengan 2. Ibarat awak dapat 30 darab 2, dapat 60. Awak nak dapatkan A, awak mesti dapat markah tu 40 ke atas. Kalau dapat A lah, kalau dapat A tolak, awak dapat 35 ke? Nak dapat A ni awak tahu ke PQS berapa markah dia nak dapat A? Tahu ke tak tahu? Kalau dapat A. Nak dapat A dalam mata pelajaran PQS, A plus dia, nak dapat A plus ialah 90 ke atas. Ini adalah untuk A plus. Nak dapat A sahaja 80 hinggalah ke 89. Nak dapat A tolak 70 hinggalah ke 79. Nak dapat ni, pastikan awak dapat markah dalam pentaksiran minggu depan. Kalau dapat 30 apa? Contohlah 35 darab 2. Berapa? 10. 70. Jadi 35 markah. Betul 70 kan? Jadi maknanya paling kurang nak dapat A, pentaksiran minggu depan kena dapat 35. 35 daripada 50 markah. Maksudnya kalau salah pun salah 15 markah je. Untuk minggu depan Okey, soalan dia minggu depan. Soalan pentaksiran ni kita akan mula pada pukul 10.25. Jadi jangan lewat masuk 10.25 kita akan mulakan. 10.25 tu Ustaz akan bagi soalan ni dulu. Soalan bahagian A dulu. Tapi soalan bahagian A tu Ustaz tak akan bagi dalam bentuk macam ni. Sebab nanti susah. Murid nak salin, tak ada masa kan. Nak salin, nak kena tulis jawapan. Jadi Ustaz ubah sikit. Ustaz buat dalam bentuk Google Form. Kalau ikutkan soalan SPM sebenar tak ada pilihan jawapan. Kalau ada pilihan pun jenis macam ni lah. Dia bagi ruangan, awak kena masukkan kat dalam ni. Macam dalam buku modul gemilang tu. Tapi nak memudahkan kerja kita pada minggu depan, memudahkan awak sebab kita tak bersemuka kan. Ustaz buat dalam Google Form dan Ustaz berikan pilihan jawapan, awak tinggal pilih. Boleh? Jadi maksudnya kalau pengertian macam ni, Ustaz bagi satu pengertian, nanti awak pilihlah jawapan tu bawah tu apa. Nun apa, tanda wakaf apa. Qobih ke apa ke. Maksudnya awak pilih lah. Boleh Tapi Ustaz bagi tahu siap-siap, soalan 1 hingga soalan 3 atau soalan 4, Ustaz akan tanya pengertian. Kemudian soalan 5 sampailah soalan yang ke 6. Ustaz akan tanya cara baca. Cara baca bermakna
harkat, ataupun kalau wakaf tu cara baca dia tu maksudnya adakah wakaf lebih utama ataupun teruskan lebih utama, macam tu cara baca Kemudian soalan yang ke-7 sampai 10, Ustaz akan tanya lebih kepada macam berapa harkat. Tapi soalan dia akan berkisar kepada hukum mad arid li sukun dengan bentuk-bentuk wakaf. Okey, cuba awak tengok tajuk mad arid li sukun, tengok buku teks. Mad arid li sukun, mad arid li sukun, surat 23. Cuba buka buku teks buku surat 23. Mad arid li sukun. Okey, awak tengok dekat muka surat 24 cara bacaan tu. Ini dia akan keluar ni soalan ni. Dia akan keluar. Contoh bila Ustaz sebut perkataan, Ustaz akan tulis perkataan Rabbil Alamin. Macam ni cara bacaan dia. Sukun mahdi, sukun mahdi, sukun mahdi. 2, 4, 6. 2, 4, 6 ni maksudnya kita baca Rabbil Alamin. Dua harkat. 4 harkat, 6 harkat. Macam tu. Bacaan Ishmam, bacaan Raum. Nanti insya-Allah Ustaz akan buatkan juga satu video nanti untuk mad arid li sukun ni, mungkin dapat bantu awak nanti. Ustaz akan share dalam YouTube nanti. Itu tak perlu, awak rasa? Perlu ke tak? Saya ikut awak je. Kalau awak perlu, Ustaz buat. Tak perlu, tak payah. Berapa orang rasa perlu, tekan high five. Rasa tak payah, tak payah. Perlu Okey, awak dah Ustaz. Sekiranya Ustaz, awak bagi kerja rumah kat Ustaz ni. InsyaAllah nanti Ustaz buat nanti. InsyaAllah. Sikit je ni. Okey, insyaAllah boleh. Okey. So, bahagian hukum tajwid. Pastikan kelas Abu Bakar dapat jawab 10/10 lah. Kan? Boleh? 10/10. Boleh Izmin? Boleh kan? InsyaAllah boleh. Okey, dapatkan 10/10 untuk bahagian A. Alright. Dan kelas-kelas lain pun samalah. Sebab ni nanti rakaman ni kita akan bagi kepada murid-murid kelas lain nanti. Okey, seterusnya. Kita tengok balik yang dekat kita punya slide ni. Okey, teknik menjawab soalan bahagian B pula. Bahagian B, untuk pada periksa pada minggu depan, ada 3 bab. Iaitu bab dia pengajian Quran, ulum hadis. Dalam ni ada 3 bab. Untuk minggu depan lah. Ini saya cerita minggu depan je lah. Tak payah cerita-cerita yang SPM yang lebih besar. Itu nanti kita terang yang lain pula. Boleh Okey. Dalam 3 bab ni, dia akan keluar markah kat sini 40. 40 markah. Okey, dalam 40 markah ni apa bentuk-bentuk soalan yang akan keluar? Okey, bentuk-bentuk soalan yang akan keluar. Yang pertama, dalam soalan-soalan ni akan ada soalan yang 2 markah, 4 markah, 6 markah. Awak takkan jumpa soalan 1, 3 markah, 5 ataupun 7. Takkan ada, takkan jumpa. Yang awak akan jumpa yang ni je. 2 markah, 4 markah, 6 markah. Setiap markah-markah ni dia ada cara nak jawab dia. Dia ada cara dia nak jawab dia. Bukan main bedal je lah. Dia ada cara nak jawab dia. Dia ada teknik dia. Kita tengok contoh soalan yang pertama. Boleh nampak tak contoh soalan tu? Boleh nampak Boleh, okey. Senaraikan 2 intisari hadis di atas. Markah dia 2. Markah dia 2. Soalan intisari ni awak semua wajib kena hafal. Wajib kena hafal. Dan paling banyak dia boleh tanya pun 4. Tapi Ustaz tak akan tanya 4. Ustaz akan tanya 2 je. 2 intisari. So cuba awak tengok tajuk yang masuk periksa iaitu jenayah zina, qazaf dan li'an. Muka surat apa? 62. Buka muka surat 62 Buka muka surat 62. Okey.
Buat tengok intisari. Muka surat 65 Muka surat 65. Ada 3 intisari kat situ. Awak pilih 2 yang awak berkenan. Dalam 3 tu pilih 2. Cara nak tahu macam mana buat intisari ni, pertama sekali, intisari ni yang panjang ni, perkataan ni contoh soalan ni. Pastikan intisari tu 4 hingga 10 ataupun 11, 12 kita okey lagi, patah perkataan. Pastikan antara lingkungan tu. Intisari. Dan dia kalau dalam buku teks tu yang warna purple tu kan panjang. Awak boleh apa? Ringkaskan. Macam mana nak ringkaskan? Ustaz dah ajar dah hari tu. Kita keluarkan apa? Keluarkan apa? Keluarkan apa? Lupa tak? Kata kunci. Kata kunci. Kata kunci. Contoh kata kuncinya kat sini. Pengharaman zina, qazaf, menerangkan kaedah pelaksanaan hukuman li'an. Jadi itu kata kunci dia. So awak boleh karang lah. Karang dia contohnya, ayat 1 hingga 10 surah An-Nur, Allah menceritakan tentang pengharaman zina, qazaf, dan Allah menerangkan bagaimanakah kaedah pelaksanaan hukuman li'an. Maksud itu guna bahasa sendiri. Boleh, tak ada masalah. Jadi dalam intisari ni 2 dan dia memang akan keluar ni rasanya. Memang akan keluar rasanya. Okey. 4 atau 10 patah perkataan. Dan jangan jawab dalam bentuk karangan. Aidil ada tak Aidil dalam ni? Mana Aidil? Ya saya. Aidil suka jawab dalam bentuk karangan. Aidil jangan jawab dalam bentuk karangan Aidil Jawab dalam bentuk point. 1, 2. Yang ini namanya Baik Ustaz. Okey, yang ni namanya muqaddimah. Muqaddimah ni nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat, orang kata comel sikit. Masa soalan exam nanti, pada minggu depan, pentaksiran tu, Ustaz akan suruh awak jawab dekat test pad. Pastikan awak menggunakan test pad. Okey, test pad. Lepas tu, Ustaz akan paparkan soalan. Contoh, Ustaz kata, okey, soalan yang pertama. Dalam masa 3 minit sila salin. Awak salin je. Siapa yang dah siap salin, Ustaz akan suruh dia tekan button tangan. Jadi Ustaz akan tengok berapa orang yang dah siap. Kalau sebelum 3 minit, dah ramai yang dah siap, kita akan beralih ke soalan yang lain. Tapi siapa yang belum siap, screenshot siap-siap. Sebab kita tak nak tunggu lama. Kita bagi masa mungkin dalam 3 minit untuk satu soalan. Ataupun 2 minit. Tengok bergantung kepada soalan. Lepas tu nanti dekat test pad tu, awak tinggalkan ruangan kosong untuk awak jawab soalan ni. Tinggalkan ruangan. Kalau dia nak 2, awak tu tinggalkanlah yang berpadanan. 3 baris ke, 4 baris ke, macam tu. Ataupun awak salin dekat kertas lain ke, tu terpulang. Tak ada masalah. Sebab kita exam minggu depan pukul 10.25. Lepas tu kita akan tamatkan awal sikit sebab lepas tu awak ada exam PSI. Betul tak? Ke salah? Betul. Betul. Okey. Jadi kita akan tamat pukul 11.15 sebab nak bagi ruang awak nak masuk dalam PSI pula. Nanti bila pukul 11.15 Ustaz bercakap, okey, soalan dah tamat, maka kena berhenti lah. Dan awak kena upload ke GC sebelum pukul 3 petang Ustaz kata. Jadi sebelum 3 petang kena hantar. Siapa yang hantar lepas pukul 3 petang, Ustaz tak tanda lah. Macam tu. Jadi Ustaz bagi ada masa lagi lah untuk awak ni. Tapi satu je syarat Ustaz, awak jangan meniru. Awak jangan tiru buku, awak jangan tiru kawan, jangan bincang. Awak tipu diri awak sendiri dan yang paling takut awak tak ada keberkatan. Kalau awak berjaya pun, berjaya tak ke mana. Mungkin nanti kalau dah besar nanti dah berjaya tapi kerja tak bagus. Kerja tak bagus tu maksudnya macam mana? Makan rasuah ke apa. Itu kesan-kesan lah tu. Belajar tak berkat kan. Masuk universiti tapi ilmu tu tidak memberkatkan diri dia. Tak bau-bau manfaat pada dia. Jadi kita tak nak macam tu. Awak buat mana yang termampu awak je pun. Buat mana yang usaha awak. Itu yang awak usaha, itu yang awak dapat. Jangan nak tiru sebab
InsyaAllah Ustaz boleh tahu jawapan tu tiru ke tak. Ustaz boleh tahu cara kaedah awak menjawab. Okey. Ada nak tanya apa-apa tak tentang intisari dengan cara nak jawab soalan? Guna pen hitam ataupun guna pen berwarna merah. Okey? Merah pula. Hitam atau biru? Cara dia dah pelik dah. Kenapa pula merah pula kan? Cara dia dah muka berkerut tadi. Okey. So, okey ke? Ada nak tanya? Okey Ustaz. Okey betul? Alright. Berapa patah perkataan tadi? Sekurang-kurangnya? 4 hingga 10. 4 hingga 10 sekurang dia. Okey. Kemudian, dalam pentaksiran minggu depan, pasti akan ada soalan pengertian. Pasti, pasti akan ada. Ustaz yang buat soalan. Bukan lembaga peperiksaan, ustaz yang buat kan. Pasti akan ada. Kalau soalan pengertian tu ada dari sudut bahasa, ada dari sudut istilah, markah dia 2, awak kena bagi kat ustaz yang dari segi istilah. Kalau ada yang bahagian macam ni. Tapi kalau tak ada tu maknanya memang pengertian itu-itu je kan. Contohnya awak tengok dekat pengertian zina tu. Pengertian zina, muka surat 66. Buka buku test tengok. Persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Kalau awak jawab persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan, dapat 1 markah kat situ. Lagi 1 lagi markah tanpa ikatan perkahwinan. Sampai situ pun boleh. Ataupun awak nak tambah sikit tanpa ikatan perkahwinan yang sah pun boleh. Tak ada masalah. Akan dapat 2 markah kat situ. Jadi itulah dia cara nak jawab pengertian. Sama juga macam qazaf tu. Menuduh seseorang melakukan zina, liwat atau menafikan keturunannya. Sampai situ 1 markah. Dengan tujuan mencaci, dapat 2 markah. Ataupun awak panjangkan dia. Dengan tujuan mencaci dan memalukan. Dapat 2 markah. Jadi pengertian ni memang akan keluar, cuma tak tahu keluar yang mana. Pengertian zina ke, pengertian qazaf ke, pengertian li'an ke. Kalau soalan tu tanya bahagian ulum Quran, pengertian ayat makiyah dan madaniyah. Okay, awak tengok ayat makiyah dan madaniyah. Muka surat berapa? 91. Muka surat 91. Kalau pengertian, dah buka ayat makiyah madaniyah dari sudut dalam buku teks ni, dia ada 3. Dari segi masa, dari segi tempat, dari segi kumpulan sasaran. Kalau soalan tu tanya dari segi masa, awak kena bagi tahu dari segi masa. Kalau dia kata tempat, tempat. Kalau dia kata sasaran, sasaran. Tapi kalau dia tak bagi tahu pun, dia kata berikan pengertian ayat makiyah dan madaniyah. Macam tu je. Ataupun dia kata berikan pengertian ayat makiyah. Macam tu je. Jadi awak nak ambil yang mana? Ambil pandangan yang paling tepat. Okey, pandangan yang paling tepat yang mana kalau dalam ketiga-tiga ni? Yang mana? Dari segi apa? Ada masa, tempat, kumpulan sasaran. Mana pandangan yang paling tepat? Masa Ustaz. Masa. Jadi maksudnya kalau soalan tu kata berikan pengertian ayat makiyah. Macam tu je. 2 markah awak ambil yang dari segi masa. Sebab itu yang paling tepat. Tapi kalau dia kata berikan maksud ayat makiyah dari sudut tempat, awak bagi dah tempat. So itu pengertian. Kalau dia tanya apakah maksud apa? Tengok hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Hadis-hadis yang tidak boleh dijadikan hujah. Surat 178. Muka surat 178. Apakah pengertian hadis, apakah pengertian maqtu'? Pengertian hadis maqtu', kat situ tengok macam mana dia dapat 2 markah. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau generasi selepas mereka, sama ada percakapan, perbuatan, takrir, sifat, fizikal dan akhlak. Kalau awak jawab hadis yang disandarkan kepada tabi'in, awak dapat 1 markah. Tapi kalau sambungan dia,
Sama ada percakapan, perbuatan, takrif, sifat, fizikal, akhlak dapat lagi 1 markah. Jadi nak dapat A ni, pengertian ni hafal komplit lah. Hafal komplit Apakah pengertian hadis syaz? Apakah pengertian hadis mursal? Ini semua, apakah pengertian hadis maudhu'? Ini semua kita dah belajar. Kita dah belajar masa kat sekolah dulu, kat kelas. Yang sebulan dulu tu kita dah belajar dah. Tak ada rakaman dia. Jadi susah sikit awak nak rujuk kan. Tapi tak apa, awak baca. Kalau awak tak faham, awak PM je Ustaz. InsyaAllah tak boleh terangkan apa maksud dia. Okey. So itu pengertian. Pengertian ni memang dia akan tanya dua markah. So apa-apa pengertian yang ada dekat tajuk minggu depan, kuasai. Sebab mesti akan ada setiap bahagian tu. Cuma tak tahu je lah. Tak boleh bagi tahulah apa dia kan. Yang mana satu. So pengertian dah faham ke? Macam mana pembahagian dia? Dah Okey. Kita pergi yang seterusnya. Soalan yang ini, soalan respon terbuka. Yang tadi tu, respon tertutup. Respon tertutup ni maksudnya perkara tu memang dah ada dalam buku teks. Tak boleh nak direka-reka. Yang ini respon terbuka ataupun kita sebut sebagai KBKK. Bila KBKK, huraikan 2 cara melahirkan golongan. Bila sebut huraikan 2, awak mesti jawab dalam poin. Jangan buat dalam bentuk karangan. Poin 2. Cara melahirkan golongan remaja yang bersahsiah. Ini sebab tu dikatakan respon terbuka. Sebab dalam buku tak ada khusus bab ni. Ini lebih kepada cara kita nak berfikir. Huraikan 2, markah dia 4. Maka confirm jawapan dia akan ada isi dan juga satu lagi apa? Isi dan apa? Isi dan huraian. Isi dan huraian. Isi yang kuku salah lah kan, isi dan huraian. Isi macam biasa, isi tu ialah apakah jawapan awal murid. Kita namakan dia isi. Contoh Ustaz tanya, macam mana nak jadi anak yang soleh? Hendaklah sentiasa taat kepada ibu bapa. Jadi jawapan pertama itu kita namakan dia isi. Dalam istilah ilmu pendidikan Quran Sunnah ni. Jawapan pertama tu isi. Kemudian sekurang-kurang dia 4 batas, sekurang-kurang dia. Boleh pergi sampai 8. Ataupun mungkin 9. Tapi jangan melebih-lebih sangat. Kalau melebih nanti susah. Kena penyakit perasan. Ingatkan ada huraian, tak ada huraian lagi. Kemudian kita tambahkan jambatan dia, iaitu penghubung dia. Ini adalah perkataan-perkataan popular. Pengalaman Ustaz buat buku, pengalaman Ustaz menanda, buku Ustaz dah buat banyak juga. Ni pengalaman menanda juga. Inilah kata-kata yang memudahkan buat huraian. Agar, bagi, contohnya, kesannya, seperti, kerana, supaya. Ada orang, dia suka guna istilah ni, kabus. Ada setengah guru-guru pendidikan Quran Sunnah kat Malaysia ni, dia suka guna istilah kabus. Boleh juga. Kabus tu apa? Dia buat istilah je. K tu kerana, A tu agar, B tu ialah bagi, U ni untuk, S tu ialah supaya. Jadi ikut, tak kisah. Yang penting awak ada penghubung-penghubung ni. Jadi kat sini penghubungnya ialah kerana. Ustaz kosongkan kat sini. Ibu bapa menjadi suri tauladan kepada anak-anak. Okey, tengok berapa patah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patah perkataan. Cantiklah. Kerana mereka yang mencerminkan syahsiah peribadi anak-anak. So dia akan dapat sini 1 markah, sini 1 markah. Maka kat sini dia dah dapat 2. Kat bawah ni pun sama juga. Memberi didikan agama yang sempurna agar dapat menjadi benteng dari melakukan kemaksiatan. Dapat lagi 1 lagi markah, 1 lagi markah. Dapat lagi 2 markah. So dia dapat 4. Soalan macam ni ramai murid-murid yang terciduk sebabnya mereka tak bagi huraian. Dia cuma bagi ni je. Jadi dia dah miss 2 markah.
Satu soalan miss 2 markah. Soalan macam ni biasanya ada 10. Kalau 10 dalam SPM sebenar 10 darabkan dengan 2, tak pasal-pasal dah hilang 20 markah. Kan banyak tu 20 markah. Jadi jangan lupa buat uraian dan bukan susah pun. Dah ada kan. Hendaklah mentaati, contoh macam mana nak jadi anak soleh, hendaklah mentaati ibu bapa. Kerana redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa. Senang. Kita dah ada mukadimah ni memudahkan sebenarnya. Ini memudahkan nak buat uraian ni. Kata-perkataan ni. Jadi soalan ni bentuk macam ni akan ada pada minggu depan. Akan ada. Bahagian mana kita tak tahulah. Bahagian rasanya semua bahagian ada nanti ni. Ulum hadis ada, ulum Quran ada, pengajian Quran ada. Soalan macam ni, macam mana buku teks ni boleh bantu awak? Okey, awak tengok muka surat 181. 181. Kan ada perkataan kepentingan. Kepentingan ni, ini namanya respon terbuka. Maknanya kalau jawapan awak selain daripada dalam buku teks pun akan diterima. Tapi penulis ni dia letakkan kat sini supaya dia dapat bantu murid-murid nak jawab soalan. Sebab murid-murid ni kurang bahan bacaan. Jarang murid-murid buka majalah Islam, buka laman web tentang agama-agama Islam, bab hadis. Jadi diorang ni buatkan idea kat sini. Individu untuk diri, masyarakat, negara-negara. Dia bagi kat sini supaya memudahkan awak nak buat soalan respon terbuka. Sebab tu kalau awak perasan, Ustaz selalu bagi tugasan kat awak. Ustaz kata buat isi, buat uraian. Lepas tu Ustaz buat dalam kurungan, boleh buat ayat sendiri. Kalau betul-betul awak buat, dia akan melatih awak untuk menjawab SPM pada tahun depan. Iaitu pada bulan 3 ke bulan 2 macam tu. Tahun lepas, calon SPM 82 orang. Daripada 82 orang ni, 33 orang dapat A. Ustaz beritahu awak, 33 orang ni dan salah seorangnya ada dalam grup ni kakak dia. Kakak siapa ya? Auni ke? Kakak Auni ke? Kak Afdlin? Siapa? Kakak siapa ya? Ada tak? Tak lupa. Dia ada adik dekat Form 5. Ada kakak saya. Kakak awak dapat result berapa? Apa yang keseluruhan ke? Yang PQS. Oh, PQS. A tak silap. A kan? Bukan A plus tapi A je rasanya. Kakak dia tu memang sentiasa buat lah. Maksudnya apa yang Ustaz bagi tahu tu dia buat. Awak follow kakak awak tu cara tu. InsyaAllah awak pun boleh dapat nanti A. Sebab apa ilmu yang Ustaz ajar ni, ini ilmu yang memang tepat insyaAllah. Sebab pemeriksa Ustaz antara pemeriksa kan. Dan kita pula yang buat buku, ajar pula orang macam mana nak jawab periksa. Jadi awak follow, ikut rapat-rapat teknik tu, awak akan dapat kuasai. Yang penting kena buat. Kalau awak tak buat, memang tak boleh buat apalah. Ustaz pun tak ada pula ubat boleh bagi awak makan. Ni makan ubat ni, dapat A, ulum Quran. Makan 3 hari sekali. Kalau boleh buat macam tu, senang Kaya Ustaz. Sebulan dah boleh beli Lamborghini. Okey. So, soalan macam ni, ada nak tanya tak? Kita bagi peluang kalau awak nak tanya. Jangan risau, tak kena bayar 300 pun, percuma je. Ada nak tanya? Tak ada, okey sebab tu kat dalam ni ada Syafiq Rumi. Tadi dia PM Ustaz, dia kata dia demam, dia tak boleh nak join. Ustaz pun tak kisahlah. Kalau tak larat, macam mana pula kan? Tapi kalau boleh masuk tu bagus sebab kita nak terangkan macam mana cara nak menjawab periksa pada minggu depan. Sebab ni periksa penting sebenarnya periksa penting. Minggu depan kelas offline awak semua tak ada tau. Maksudnya kelas offline awak takkan diberi tugasan. Nak bagi awak fokus menjawab soalan. Okey. Ya saya. Ustaz, saya nak tengok yang penghubung ayat tu. Yang ni? Boleh? Sekejap. Ustaz clearkan dulu gambar dia. Okey. Boleh screenshot. 1, 2, 3. Kecekak. Okey dah. Boleh Screenshot. Alright. Boleh pilih mana-mana yang sesuai. Alright, bagus. Okey ni. Ini pengalaman yang ada lah. Kita bongkarkan. Macam mana nak jawab? Ada murid dia dah baca buku. Dia dah hafal. Tapi jawab pula salah. Jawab salah tu maksudnya jawapan tidak mendepati.
Kalau soalan tanya bagaimanakah, maknanya dia nakkan awak berikan cara. Kalau dia kata bagaimanakah untuk khusyuk ketika solat, maksudnya dia cara lah tu. Bagaimanakah untuk melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia, itu cara. Soalan bagaimanakah, cara. Kalau mengapakah, apakah, huraikan, jelaskan, dia akan pergi kepada punca, faktor, sebab ataupun kesan. Tu dia. Kalau mengapakah ataupun apakah, jelaskan, huraikan, dia akan pergi punca, faktor, sebab ataupun kesan. Kalau soalan tu kata tuliskan hujah, pendapat, yang ini pandangan awak. Pandangan awak lah. Awak rasa macam mana kan. Dan pandangan tu mesti L. L tu logik. Jangan tak logik. Contoh soalan. Dia tanya, pada pandangan anda, apakah yang akan berlaku sekiranya ajaran sesat berleluasa dalam kalangan masyarakat? Dia tanya, pandangan anda, apakah yang akan berlaku jika ajaran sesat berleluasa? Lepas tu awak pun jawab, peluang pekerjaan akan meningkat. Disebabkan ajaran sesat yang begitu banyak menyebabkan kekurangan kaki tangan, iaitu pegawai-pegawai agama. Maka akan dilakukan temuduga besar-besaran untuk melantik pegawai agama yang baru. Jadi jawapan macam tu tak diterima, tak logik. Apa hal pula peluang pekerjaan meningkat pula? Ataupun apakah kesan pemanasan global? Awak pun jawab, kesan pemanasan global akan menyebabkan ekonomi rakyat meningkat. Seperti contoh, jualan aircon meningkat, jualan air batu meningkat. Dia tak logik lah. Apa hal pula pemanasan global, kesan dia akan cuaca panas. Apakah kesan daripada amalan perzinaan? Lepas tu awak pun jawab, ekonomi negara akan meningkat. Seperti penjualan alat-alat, maksudnya benda-benda yang tak baik. Maksudnya mana boleh buat macam tu? Tak sesuai lah. Jadi jawapan tu biar logik. Sebab Ustaz pernah terima jawapan murid yang tak logik. Jawapan yang tak logik. Ustaz pun tak nak sebut jawapan dia. Kasar jawapan dia. Tak teruk lah budak tu jawab. Tak nak beritahu lah ya. Nanti viral pula. Okay. So, contoh kat sini. Ini soalan ni dinamakan stimulus. Kalau dekat stimulus ni ada ayat Al-Quran, ada ayat Quran ke ataupun ada hadis ke, kebetulan sesuai pula dengan awak punya dalil, boleh tak awak nak ambil? Boleh tak awak nak ambil? Beritahu Ustaz. Boleh ke tak boleh? Boleh. Takut je suaranya. Boleh ke tak boleh? Sekali tak dengar. Boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Tapi asalkan berkaitan dengan jawapan awak. Boleh. Dalil tu boleh ambil. Sekejap nak padam dulu. Ni, stimulus ni kena baca. Jangan tak baca. Sebab dia akan membantu awak nak menjawab soalan. Kita tengok pada pendapat anda. Jadi jawapan awak mestilah jawab pada pendapat saya. Macam tu lah. Mukadimah dia pada pendapat saya lah. Ni pada pendapat awak, awak jawab. Apa tanya? Apa hal pula? Jawab lah kan. Jawab. Pada pendapat anda. Apakah? Okey, apakah? Tengok, apakah? Bila apakah tu, itulah dia. Yang kat sini. Ini antara orang kata gambaran awal lah. Apakah? Apakah, ini Ustaz nak ajar awak cara baca soalan ya. Apakah yang akan terjadi jika amalan solat secara berjemaah ini semakin dipinggirkan dalam sesebuah masyarakat? Apakah yang akan terjadi jika amalan solat secara berjemaah ini semakin dipinggirkan? Apa yang akan terjadi jika sembahyang secara berjemaah ini dipinggirkan? Awak baca soalan baca 3 kali. Macam Ustaz baca tadi tu. Jangan baca sekali, baca 3 kali. Sebab SPM ni, exam ni bukan main-main tau. Salah baca soalan,
Awak ibarat awak pergi highway, salah baca signboard. Awak nak pergi Kelantan, awak salah baca signboard, awak pergi tempat lain. Contoh, Pasir Panjang. Pasir Panjang ada dekat Kelantan. Dekat Selangor pun ada. Salah baca signboard, dah pergi tempat lain. Sama juga baca soalan. Jadi kat sini awak rasa kesan, faktor ke sebab? Apakah kat sini? Kesan. Kesan. Betul. Kesan. Dan kat sini ramai yang salah sebab dia tak jawab yang ni. Sebab dia tanya masyarakat. So awak kena bagi tahu masyarakat. Sebab tu dalam buku teks, awak perasan dekat bahagian usaha tindakan, awak tengok ayat Bakiyah Madaniyah. Muka surat 91. Mana tadi 91, 90, 97. Ada kat situ individu, masyarakat, negara. Jadi kat situ pastikan ikutlah bahagian masing-masing. Jangan masyarakat cerita individu. Alright, kita tengok cara nak jawab soalan kebat. 6 markah jangan buat dalam karangan. Jangan Jangan. Berapa kali cakap tu. Buat dalam bentuk macam ni. Nanti masa exam, awak kan selangkan satu baris boleh tak? Antara fakta ke uraian ni kan, dalam buku test pad tu awak selangkan. Supaya senang Ustaz nak baca. Sebab Ustaz bukannya pegang kertas. Ustaz tengok gambar kan. Jadi kalau rapat-rapat ni kadang pening kepala. Jadi awak jauhkan sikit. Daripada fakta ke uraian selangkan satu. Boleh ke? Boleh. Boleh. Bagus. Selangkan. Okey. Pertama sekali awak tulis fakta. Ataupun awak tulis isi. Mana-mana boleh. Jangan awak tulis fakta sudah. Okey. Isi, fakta. Isi macam biasalah. Sekurang-kurangnya 4 hinggalah ke 8 patah perkataan. Ikut koma lah. Koma tu koma. Ikut koma lah. Ikut dema lah. 4 ke 8. Yang penting kaitkan dengan masyarakat. Dalam jawapan ni, Ikatan Persaudaraan Sesama Muslim. Ini menunjukkan masyarakat lah. Sesama Muslim. Okey. So isi dah selesai. Kita tengok uraian. Apa formula nak buat uraian? Krik. Kenapa? Ingat tu. Kenapa? Ni formula dia. Kenapa? Tengoklah kepada isi. Ikatan Persaudaraan Sesama Muslim akan terhakis. Kenapa Ikatan Persaudaraan Sesama Muslim akan terhakis? Kenapa? Jawapan tu nanti tulislah dekat sini. Dia akan jadi uraian. Kerana tiada terjalin hubungan silaturahim dalam masyarakat. Mulakan dengan hal ini kerana. Jangan terus-terus tulis tiada. Tulis ya dulu. Hal ini kerana. Perkara ini disebabkan. Maka ianya terjadi kerana. Mulakan dengan awal-awal perkataan ni. Mulakan dengan awal-awal perkataan ini. Okey. Jadi ada sesiapa nak tanya pasal huraian? Kita pergi pelan-pelan kan. Nak tanya pasal huraian? Kalau tak ada, awak tekan button tangan ya. Okey. 11.2 minit. Ui, cepatnya masa berlalu. Kita kena pantas ni. Sekejap lagi awak nak masuk kelas PSI. Okey, sekarang kita tengok pula huraian lengkap. Huraian lengkap, formula dia ialah KFC. KFC. K kesan, F faktor, C contoh. Awak boleh tengok dekat huraian ataupun awak tengok dekat isi. Mana-mana pun boleh awak kaitkan. Kat sini Ustaz kata maka akibatnya. Bila akibatnya maknanya Ustaz ambil apa? K, F atau C? K, betul. K, tepat sekali. Jadi Ustaz tulis kat sini maka akibat dia. Maka kesannya. Apa tidak terjalin hubungan silaturahim. Apa kesan dia?
umat Islam menjadi semakin lemah dan hidup tidak bersatu padu. Ini kesan dia lah. Ini kesan daripada sini. Kalau awak nak ambil kesan yang sini pun boleh. Tak ada masalah. Kaitkan saja. K, F ataupun C. Ikut mana yang sesuai dan mudah untuk calon-calon menjawabnya. Kemudian dalil. Cara nak buat dalil, awak boleh ambil ayat Al-Quran ataupun awak ambil matan hadis. Matan ni teks hadis. Dan Ustaz sarankan awak tulis dalam bahasa Arab. Maksudnya tulis ayat Quran. Jangan takut kalau salah eja. Contoh waqtasimu, awak tulis waqtasimu. Kan salah ejaan, tapi Ustaz akan tanda right. Pemeriksa SPM sebenar pun akan tanda right. Sebabnya dia faham yang jawab ni murid bukan cikgu. Jadi murid nak bagi dalil ni kita raikan dia. Tapi yang pentingnya awak bagi baris. Sebab dengan bagi baris tu dia akan bantu pemeriksa nak tahu awak ni tengah bagi dalil apa. Sebab kadang-kadang tak faham. Macam tahun lepas Ustaz menanda kertas murid SPM sebenar, Ustaz tak faham dia tulis dalil apa. Ustaz tanya kawan sebelah, ni dalil apa ni? Dia pun tak tahu. Tanya kawan sebelah lagi. Dia dapat detect, kita check, rupanya ada. Dengan ada baris tu kita check. Tapi susah lah pakai kantar semua kan. Apa dah dia tulis kan? Tak faham. Tapi last sekali dapat markah juga. Sebab kita boleh faham. Bila tulis kat sini, ayat, kat sini maksud. Huraian dalil ni maksud. Siapa tulis dalil ni maksud, dia terbalik. Dia tulis maksud. Nanti huraian dalil ni tulis huraian daripada maksud. Sesiapa yang buat maksud ni dekat dalil, nanti huraian dalil ni huraikan maksud ni. Berpegang teguhlah kamu seluruhnya dengan tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Itu dalil dia kan kalau dia buat dalil. Jadi huraian dalil dia pun cakap lah. Berdasarkan mafhum di atas, maka dapatlah kita ketahui bahawa umat Islam sangat disarankan untuk hidup dalam keadaan bersatu padu. Maksudnya kita huraikan lagi. Dalil boleh masuk pepatah Arab. Contoh, pepatah Arab yang popular, manjada wajada. Apa maksud dia? Sesiapa yang usaha dia berjaya. Siapa usaha dia berjaya. So nanti terjemahan tu tulis kat sini. Jangan tulis pepatah Melayu Siakap senohong gelamuk ikan duri, cakap bohong lama-lama jadi pencuri. Buah keras, buah lauk, apa ditanya aku tak tahu. Tak boleh. Betul ke pantun tu? Pelik. Okey, rumusan. Rumusan ni kesimpulan. Mulakan dengan perkataan oleh itu. Dan jangan ada perkataan yang dalam ni, yang dalam ni, yang dalam ni dekat kesimpulan. Nehi he, jangan he. Oleh itu, kesempurnaan iman seseorang menjadikan umat Islam bersatu padu. Tak boleh sebab ada perkataan bersatu padu kat sini. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa mengukuhkan silaturahim. Tak boleh sebab ada kat sini perkataan silaturahim. Maka hendaklah kita mengukuhkan perpaduan sesama Muslim. Tak boleh kat sini ada perkataan sesama Muslim. Kena buat idea baru. Contoh kat sini, oleh itu, kesempurnaan iman seseorang tidak hanya setakat beriman kepada Allah, bahkan menjaga hubungan sesama manusia. Kan lain tu. Faham kan? Jangan ambil yang ada kat dalam ni. Jangan ambil. Jadi Ustaz macam mana nak buat Ustaz? Alah korang senang je. Ambil lah perkataan lain. Sesama Muslim, tukarlah sesama manusia. Macam tu je. Ambil perkataan bahasa Arab dia mufradat. Bersatu padu. Tukarlah kat sini. Berganding bahu. Macam tu lah. Nampak tak permainan dia? Tapi jangan perkataan tu sama. Jangan ada. Jangan sama. Dan elakkan dari jawab, maka hendaklah umat Islam dalam bla 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 agar diredai Allah. Agar dikasihi Allah. Agar dicintai Allah. Jangan he. Jangan. Itu semua jawapan-jawapan yang tak dapat markah nanti. Tak dapat markah. Okey. Boleh faham ke tu? Boleh Aidil? Ustaz? Ya, saya. Yang dekat dalil tu kan, kita tulis waqtasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu tu kan. Lepas tu, lepas tu, dah. Lepas tu kena ni lah, tulis dia punya surah dengan ayat berapa. Kena? Atau tak payah? Tak payah. Tak payah. Dalil ni tak payah tulis firman Allah, hadis Rasulullah bersabda tak payah. Terus dia bagi dalil.
Terus dia bagi dalil. Sebab kalau ni ayat Quran, awak cakap Rasulullah bersabda, terus jadi salah. Sebab dia tak menepati. Jadi nak ambil jalan selamat tak payah tulis lah. Macam ni pun dah boleh dah. Dah dia bagi markah. Okay. So, ni orang panggil yang terakhir lah. Yang terakhir, intisari ayat, hafal. Asbabun nuzul, hafal. Asbabun nuzul ni nak buat dia mesti kena ada watak. Kalau dalam tajuk li'an, zina tu kena ada watak. Marsad, anak, nama-nama watak tu kena ingat. Dialog jangan tulis. Nama tempat kena ingat, nama tempat. Peristiwa kena tahu. Tajuk ni ada dalam YouTube. Kita dah pernah belajar kan. Ada rakam dekat YouTube. So awak boleh tengok kat dalam YouTube tu. Sebenarnya YouTube tu buat bukannya nak apa pun. Tapi untuk bantu awak je sebenarnya. Jadi kalau awak rasa bermanfaat, awak subscribe supaya awak tak terlepas video-video baru kan. Ataupun senang awak nak rujuk akan datang. Sebab awak dah ada dalam list. Okay, kemudian perkara-perkara fakta. Macam saya dah sebut tadi, maksud-maksud, ciri-ciri, apa-apa semua tu kena hafal. Okay, pengajaran ayat. Pengajaran ayat ni boleh awak tengok yang dalam buku teks ataupun awak bina pengajaran ayat sendiri. Tapi mulakan dengan perkataan, umat Islam hendaklah, kita hendaklah, setiap manusia hendaklah, kita perlu. Mulakan dengan perkataan-perkataan macam tu. Soalan pengajaran ayat ni biasanya akan ditanya 2. So boleh hafal 2. Pastikan dalam 2 tu ada isi dan huraian. Pecahkan isi dan huraian. Isi dan huraian. Ulum Quran bersama pengertian. Ciri-ciri kena hafal. Ciri-ciri. Apa ciri-ciri ayat Makiyah, Madaniyah? Kena tahu. Apa ciri-ciri dia? Jenis-jenis. Syarat-syarat. Usaha-usaha dan individu masyarakat negara ni, ini awak kena baca dan faham sebab dia akan bantu awak nak jawab soalan kebat 6 markah ataupun soalan yang 4 markah. Awak kena pandai beza cara nak buat uraian. Kalau soalan macam ni, yang 4 markah, nak buat uraian dia, termasukkan ni, kerana atau agar yang penghubung ni lah. Tapi kalau soalan kebat 6 markah, uraian dia ni, formula dia ialah kenapa. Uraian dia adalah kenapa. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ustaz sampaikan ni. Jadi rakaman apa yang kita bincang hari ni Ustaz akan masukkan dekat GC supaya awak dapat buat rujukan balik lah pada masa akan datang.